Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang dikasihi sekalian, apa khabar? Hari ini kita akan sambung pelajaran kita bidang ibadah. Kita akan sambung siri yang kedua. Hari itu kita dah belajar pada siri yang pertama berkenaan pengertian puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa dengan perkara yang sunat dalam puasa. Jadi hari ini kita akan sambung ke muka surat yang ke-118. Murid-murid yang ada buku teks pendidikan Islam boleh buka buku teks masing-masing dan boleh tonton video ini. Baiklah, kita pergi ke tajuk ataupun kita pergi ke bab yang seterusnya, iaitu syarat-syarat sah puasa. Murid-murid boleh dengar? Okey, baik. Tengok buku masing-masing ataupun kamu boleh tonton di video ni. Kita baca syarat-syarat sah puasa. Ada berapa syarat-syarat sah puasa? Di sini dia tulis ada 4. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama, Islam. Jadi kita nak tahu syarat sah puasa tu, yang pertama dia mestilah Islam. Bila orang tu bergelar sebagai seorang Islam, puasa dia tu menjadi sah sebab dia ada tiket, iaitu tiket dia tu Islam. Selain daripada Islam, syarat dia punya puasa tak sah sebab dia tak ada tiket dia tu. Tiket yang mengesahkan dia sebagai seorang yang berpuasa. Kalau orang bukan Islam, dia puasa pun dia tak dapat pahala orang Islam berpuasa. Dan dia tak dapat keridaan Allah. Sebab apa? Sebab selagi dia tak bergelar Islam, dia tidak diterima puasa dia. Jadi nak dapat puasa yang diterima oleh Allah, syarat yang pertama mestilah Islam. Itu syarat sah yang pertama, Islam. Kemudian syarat sah yang kedua adalah mumayyiz. Hari itu pun kita dah belajar dah. Tentang kanak-kanak. Kanak-kanak pun boleh berpuasa. Yang kedua, mumayyiz ni apa? Mumayyiz ni adalah orang yang kanak-kanak yang belum cukup umur tapi dia mumayyiz. Mumayyiz ni dia tahu membezakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Contohnya, dia tahu perkara ni perkara tak elok, perkara ni perkara yang baik. Contohnya kalau Ustaz bawa misal ni, contohnya kalau budak tu depan dia tu ada jenis benda berwarna coklat. Contohlah depan dia tu ada tahi ayam berwarna coklat. Kalau budak yang bukan mumayyiz, dia akan ambil, dia makan. Dia ingat itu adalah coklat sedangkan itu adalah tahi ayam. Itu tak mumayyiz lagi. Tapi kalau macam kita ni, macam tahun 6 ni kebanyakan semua dah mumayyiz, dah tahu membezakan yang mana yang baik, yang mana buruk. Kalau kita tengok benda tu, kita tahulah, oh ini tak boleh makan. Sebab apa? Sebab ini tahi ayam walaupun warna dia coklat. Jadi orang mumayyiz, budak yang mumayyiz, dia tak akan ambil benda tu, dia tak akan makan. Jadi kalau dia mumayyiz, sahlah dia puasa. Kalau belum mumayyiz, dia tak sah puasa. Sebab apa? Sebab dia tak mumayyiz lagi. Maknanya kalau dia berpuasa, budak yang mumayyiz dia berpuasa, dia akan dapat pahala. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, orang tu mesti berakal. Dia tak gila, dia siuman. Akal dia tu sihat. Kalau orang tu gila, walaupun dia tak makan seharian, dia tetap tidak sah sebab dia tidak berakal. Macam mana dia nak berpuasa? Jadi orang macam kita ni, yang berakal, yang siuman ni, sah puasa kita. Okey, itu syarat sah yang ketiga. Syarat sah puasa yang keempat, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Kalau kita nak puasa kita diterima Allah, puasa kita sah, mestilah ini terjadi kepada wanita sahaja. Wanita yang cukup umur, yang ada haid. Kalau orang perempuan dia tahulah darah haid itu darah yang setiap wanita yang dah cukup umur, yang dah baligh, dia akan datang setiap bulan tu, dia akan datang haid, darah kotor. Paling kurang dia datang sehari. Kebiasaan datang 7 hari. Paling lama datang 15 hari. Kalau seorang perempuan tu dia ada darah haid, maka tidak sahlah puasa dia. Sebab syarat nak sah puasa dia mestilah hilang daripada darah haid. Nifas dan wiladah. Nifas ni darah wanita juga. Yang selepas melahirkan anak, dia akan mengeluarkan darah nifas. Dan wiladah. Wiladah pun darah orang yang selepas beranak juga. Dan darah ni dia datang lama sikit. Lepas beranak, kalau lepas betul-betul lepas beranak, dipanggil darah nifas. Selepas itu dia akan datang darah yang berpanjangan, lebih kurang dalam 40 hari. Untuk perempuan, itu dipanggil darah wiladah. Okey, boleh? Kita ulang balik. Syarat sah puasa ada 4. Murid-murid kena ingat. Yang pertama, dia adalah Islam. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Baik, kita pergi ke seterusnya, iaitu
perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita nak puasa dah ni nanti. Kita kena tahu perkara ni batal ke tidak. Dan jangan kita puasa tapi puasa kita tu sia-sia. Bukan saja tidak dapat pahala, malah kita berdosa pula sebab kita tak tahu perkara ni membatalkan puasa. Jadi kita kena belajar, kena ambil tahu apakah perkara yang membatalkan puasa. Okey, yang pertama, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Okey, yang ni bagi yang dah cukup umur, bila orang lelaki dia dah cukup umur, dia akan keluarkan air mani. Kalau yang tak cukup umur lagi tu, dia tak ada air mani lah, dia hanya ada air kencing je. Air mani ni berlaku kepada orang yang baligh, yang dah cukup umur. Bila dia dah cukup umur, dia saja mengeluarkan air mani tu, maka kalau hari tu, kalau hari siang dia mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka batallah puasa dia, tak sah. Tapi kalau air kencing ke, tak apalah, itu bukan sebab air mani. Yang tak boleh air mani. Okay. Kemudian yang kedua, contoh perempuan, ni haid, nifas dan wiladah. Yang ni terjadi kepada perempuan. Andai kata hari tu perempuan tu waktu pagi dia tak ada haid, tiba-tiba waktu puasa tu tengah hari dia terkeluar darah haid, maka dia tak boleh berpuasa lah pada hari tu sebab dia ada darah haid. Ataupun tiba-tiba hari tu dia dah, perempuan tu dah memberanakkan diri. Maksudnya dia dah sampai waktu dia, dia dah beranak, kemudian lepas pada beranak tu dia tak boleh berpuasa. Sebab apa? Sebab dia mengeluarkan darah nifas dan wiladah. Ini jadi pada perempuan. Kalau darah haid, dia kena tunggulah sampai bersih. Kalau satu hari tu dah bersih, kemudian esok tu dia bolehlah berpuasa. Tapi kalau sampai 7 hari, dia kena tunggulah 7 hari dan dia kena mandi wajib, kemudian baru dia boleh berpuasa. Okay, seterusnya, yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Ini biasalah kita tahu. Siapa yang makan dan minum, maka batallah puasa. Ini semua orang tahu. Tapi andai kata dia terlupa, tengah-tengah puasa, dia pergi masuk dapur, dia tak ingat langsung dia berpuasa pada hari tu. Dia selak dia punya dapur dia tu, dia ada periuk, tiba-tiba dia ambil, dia makan terus. Lepas tu baru dia ingat, aku puasa hari ni. Tak apa, itu tak sengaja. Jangan pula bila kita ingat, aku puasa hari ni, kita makan lagi sampai kita kenyang. Itu dah batal dah. Kalau tak sengaja kita termakan, kita terus kumur-kumur dan kita puasa macam biasa. Sebab apa? Sebab kita tak sengaja, dimaafkan. Kemudian yang keempat, muntah dengan sengaja. Kalau muntah, kita saja ambil tangan kita pergi jolok ke, ataupun kita gosok gigi terlalu kuat sangat, kita jolok sampai ke dalam, sampai kita termuntah, maka batallah puasa kita. Tapi kalau kita muntah sebab sakit, hari tu tiba-tiba kita sakit perut ke apa, kita termuntah, itu tak batal. Sebab apa? Sebab kita muntah tak sengaja. Jangan sengaja-sengaja kita muntah, jadi batallah puasa kita. Kemudian yang kelima, melakukan jima' di siang hari. Ini orang yang dah kahwin, dia fahamlah. Dia melakukan hubungan dengan suami ataupun isteri dia pada waktu siang, tak boleh, batal puasa. Kemudian yang seterusnya, gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Dia tengah berpuasa, waktu pagi tu dia okey lagi. Tiba-tiba datang waktu tengah hari tu, dia datang, dia punya syekh dia. Tiba-tiba dia datang, dia tak lupa makan ubat ke apa. Tiba-tiba dia jadi gila. Ataupun tiba-tiba mabuk ataupun pengsan. Sepanjang hari, sampailah habis waktu puasa tu. Jadi, dia batal lah puasa dia tu. Kalau dia, lepas pada tu, kalau dia dah tak gila, dia dah tak mabuk, dia kena qada balik puasa dia yang tertinggal tu. Okay. Yang seterusnya, murtad. Murtad ni adalah orang yang keluar daripada Islam. Mula-mula di Islam, masa dia tengah puasa tu, di Islam tiba-tiba dia terpengaruh dengan siapa-siapa ke, dia terkeluar daripada Islam pada waktu puasa tu. Jadi puasa dia yang tadi tu batal lah. Sebab dia keluar daripada Islam. Okey, kemudian yang terakhir, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Yang ni hari tu Ustaz dah beritahu dah. Jangan kita masukkan ke dalam rongga yang terbuka kita. Contoh rongga kita apa ni? Mulut kita ni lah ataupun hidung kita ni. Kita pergi ambil apa-apa, colok sampai ke dalam kerongkong kita ni, maka batal lah puasa kita walaupun kita tak termuntah. Tapi sebab kita dah masuk terlalu dalam. Okey, faham? Okay, kena ingatlah perkara yang batalkan puasa ni. Siapa yang waktu puasa nanti dia melakukan perkara-perkara ni, maka puasa dia tu tidak diterima. Okey, kemudian yang seterusnya, kita pergi ke hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa ni, maksud hikmah ni adalah kebaikan apa yang kita akan dapat.
Kita akan dapat dari segi dua perkara, daripada segi rohani kita, dalaman kita, dan kita akan dapat kebaikan dari segi jasmani, tubuh badan kita. Baik, kita tengok dari segi rohani kita, dalaman kita, apa yang kita akan dapat. Hikmah dia yang pertama dari segi rohani, meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Bila kita melakukan puasa, puasa ni mendidik hati kita, mendidik kita ni untuk jadi orang yang lebih baik. Bila kita berpuasa, jadi kita lebih dekat kepada Allah, kita lebih takut kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita berpuasa ni, tidak ada siapa-siapa yang tahu, kecuali Allah saja. Maksudnya kita boleh tipu. Kalau kat rumah pun kita boleh tipu mak ayah kita. Kalau kita kata kita puasa, sedangkan tadi kita dah masuk bilik air, kita dah minum air. Siapa-siapa pun tak tahu. Kecuali Allah je tahu. Maksudnya puasa ni, kita dengan Allah saja. Jadi bila kita betul-betul ikhlas, kita memang betul berpuasa, kita bermakna kita takut Allah. Kita takut Allah tengok kita. Kalau kita termakan, terminum, kita takut Allah tengok kita. Okey, kemudian yang kedua, memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Sebab tu bulan Ramadan adalah bulan mendidik hati kita. Bila kita berpuasa, kita akan menjadi sifat mahmudah. Sifat mahmudah ni sifat apa? Sifat yang terpuji. Lawan dia apa? Sifat mazmumah. Janganlah diri kita ni jadi sifat yang mazmumah. Jadilah sifat mahmudah. Kemudian kita akan jadi orang yang sabar, kita akan jadi orang baik, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Kemudian yang seterusnya, mencegah pelbagai penyakit. Bila kita berpuasa ni, perut kita dah rehat, badan kita ni lebih sihat lah. Sebab apa? Sebab kita tak makan banyak. Dia penyakit ni terjadi daripada pemakanan. Apa yang kita makan, itulah yang menyebabkan banyak sangat kita dapat penyakit. Jadi bila waktu puasa ni, kita kuranglah makan. Kita dapatlah mengelak daripada penyakit-penyakit. Kemudian yang seterusnya, merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan. Sebab tu antara hikmah puasa adalah untuk kita nak didik diri kita ni, kita kena ingat orang yang tak mampu nak makan, orang yang susah, kadang-kadang makan sehari je satu hari. Tu pun dia bukan makan nasi. Macam kita, satu hari kita makan sampai 4 kali. Orang yang susah, kadang-kadang satu hari pun dia tak dapat makanan. Dia makan daun, dia makan sayur-sayur macam tu je. Ataupun dia makan roti saja. Itu pun kira dah okey. Tapi ada setengah orang dia langsung tak makan. Kita kena ingat, bila kita puasa, oh macam inilah rasanya kalau tak dapat makan. Tapi kita baru puasa separuh hari, bukan satu hari. Yang orang tak makan tu sampai kadang-kadang sampai satu hari. Jadi dia akan mendidik hati kita. Kita akan ingat orang yang susah. Itu antara hikmah berpuasa. Kemudian daripada segi jasmani, tubuh badan kita pula, kita akan dapat mendisiplinkan diri seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa. Bila kita berpuasa, kita akan didik kita menjadi orang yang disiplin. Sebab apa? Sebab berpuasa ni, kita akan start daripada kita menahan lapar. Daripada lepas subuh tu, kita dah disiplin dah. Oh, tak boleh makan. Sampailah waktu maghrib. Jadi kita akan jadi orang yang disiplin. Bila jadi orang disiplin, apa perkara yang kita buat, kita akan disiplin. Contoh, kita nak pergi ke sekolah. Kita tahu dah, waktu ni, waktu 7.30, waktu dalam kelas. Kena ada di dalam kelas. Waktu rehat, pukul berapa. Kemudian waktu belajar, kita akan disiplin. Kita akan belajar je. Kita akan tumpu pada pelajaran kita. Sebab apa? Sebab kita jadi orang yang disiplin. Tapi kalau orang tu tak disiplin, dia ikut suka hati dia nak buat apa. Sebab dia tak berdisiplin. Itu antara hikmah berpuasa. Kemudian hikmah puasa yang seterusnya, mendidik diri mengawal hawa nafsu seperti menjauhi larangan-larangan Allah. Hikmah dia yang seterusnya, bila kita berpuasa, kita akan didik diri kita ni menjauhi perkara yang Allah tak bagi kita buat. Contoh apa perkara yang Allah larang kita buat? Contoh meninggalkan solat, mencuri, buat maksiat, berbagai lagi perkara yang Allah larang, kita akan tinggalkan. Sebab apa? Sebab diri kita ni dah terdidik. Kita terdidik sebab apa? Kita berpuasa sebab kita takut kat Allah. Takut Allah tahu, Allah tengok kita. Jadi apa-apa perkara yang Allah larang, kita akan tinggalkan. Kemudian yang terakhir, hikmah puasa yang terakhir adalah merehatkan organ dalaman, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Dari segi kesihatan kita, kita akan dapat mengawal organ dalaman kita ni. Organ dalaman kita ni bekerja setiap hari. Bila kita berpuasa, organ dalaman kita ni dapat berehat. Kemudian kita akan dapat merendahkan ataupun menurunkan kadar lemak badan kita dalam badan kita ni. Sebab apa? Sebab kita tak makan, tak minum, jadi lemak kita tu makin berkurang lah. Dan tekanan darah kita pun dia tak tinggi sangat. Sebab apa? Sebab dia tak bekerja terlalu banyak. Jadi ada kebaikan kalau orang tu berpuasa dari segi rohani dan jasmani. Itulah antara hikmah
Allah suruh kita berpuasa. Tengok sebab apa? Sebab Allah ni Tuhan kita yang maha bijaksana. Dia tahu apa yang manusia perlukan. Sebab tu dia turunkan puasa untuk kita. Sebab untuk kebaikan kita juga. Untuk kesihatan kita. Untuk kita punya perilaku kita. Nak mendidik hati kita. Untuk jadi lebih baik. Sebab tu Allah suruh kita berpuasa. Berpuasa ni bukan untuk Allah nak bagi menzalimi kita. Tak makan, tak minum. Tak. Tujuannya Allah sayangkan kita. Jadi bila Allah sayangkan kita. Sebab tu Allah bagi puasa kita. Allah nak bagi pahala kat kita lebih. Dan Allah nak bagi tubuh badan kita juga sihat. Sebab tu Allah bagi puasa kat kita. Jadi hargailah puasa. Bukan lama pun. 1 tahun tu hanya sebulan saja kita berpuasa. Bila lagi kita nak puasa? Jadi kenalah yang tak sebelum ni yang tak puasa, kenalah belajar berpuasa. Bukan lama pun nak tahan kan, sebulan saja. Dan bukan seharian pun kita nak berpuasa. Daripada pagi, lepas subuh sampai maghrib je. Boleh? Okay. Kemudian yang terakhir, Ustaz akan baca rumusan ni. Okay, apa dia rumusan dia? Amalan puasa yang dilakukan dengan ikhlas dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi matlamat kita berpuasa adalah untuk kita nak mendapat rahmat dan keredaan Allah. Bila kita mendapat rahmat dan keredaan Allah, maka kita ni menjadi orang yang baik. Kita akan jadi bahagia di dunia dan di akhirat. Sebab Allah sayang dan suka kepada hamba dia yang mengikut apa yang Allah suruh. Sebab puasa ni adalah perintah daripada Allah. Dalam Al-Quran pun Allah dah sebut, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalam Quran pun Allah dah perintahkan supaya orang Islam, semua orang Islam kena berpuasa. Jadi setakat itu saja pelajaran kita pada hari ini. Lepas ni Ustaz akan bagi latihan kepada kamu. InsyaAllah hingga kita bertemu lagi. Mungkin lepas ni kita akan bertemu secara bersemuka. InsyaAllah. Sekian saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.